Okey, so kelas, kita tengok balik sikit. Sebab itu ada yang tak tahu pasal ni kan, tekanan ni. So saya buat sikitlah slide untuk yang tekanan ni. So jadi awak tengok sini, tekanan tu apa? Sebelum tu nak tanya, dengar ke tidak ni? Dengar-dengar. Dengar Okey, so tengok tekanan tu apa? Tekanan tu adalah daya yang bertindak ke atas seunit luas. So tekanan tu sama dengan daya per luas permukaan. Ini adalah dia punya contoh lah. Kalau awak tengok, saya bagi dah dia punya contoh ni juga. Ingat rumus saja sebenarnya. Tak ada susah pun. So unit untuk daya adalah Newton meter per meter ataupun Pascal lah. So luas permukaan sama, semakin kecil daya lah, semakin kecil tekanan. Tapi kalau untuk daya yang sama besar, semakin luas, semakin kecil luas permukaan, semakin besarlah tekanan. Okay, yang ni pengiraan dia. Kalau dalam sains kita cuma perlu masukkan sahaja apa yang dibagilah. Macam ni kan. Seorang pelajar berat dia 6,000 Newton. 6,000 Newton ni sebenarnya berat dia dalam kalau dia bagi dalam bentuk kilogram pun kilogram lah awak guna, tapi sekarang dia bagi dalam bentuk Newton. So guna je lah unit yang dia bagi tu. Mungkinlah 600 Newton tu mungkin kalau kita 60 kilogram lah kan. Okey, 600 Newton berdiri di atas pasir. Jika luas permukaan kasutnya ialah 0.2 meter, kira tekanan dikenakan oleh pelajar tersebut ke atas pasir. So senang je, guna formula ni, masukkan 600, daya dia bagi kata 600, 0.2 meter persegi tu adalah kasut dia. So bahagi dengan luas permukaan, 0.2 meter persegi. Tekan je kalkulator, awak akan dapat 3,000 Newton meter persegi. So ini sebenarnya yang mudah saja tekanan. Saya rasa awak dah belajar mungkinlah tingkatan 4 ke, tingkatan 3 ke, tingkatan 2 ke, ataupun tingkatan 1 lah. Tak tahulah tapi tak belajar dengan saya. Cuma kena ingatlah ni sebab nanti kita nak guna yang tekanan ni, ni lah daya perluas permukaan kan. Yang tu yang bila kita buat ni, awak buat sini daya perluas permukaan sama dengan daya perluas permukaan dekat sini. Sebab sini tekanan kita ingat dalam prinsip hidrolik dia kata tekanan tu akan dipindahkan dengan seragam pada cecair kan. Semua bahagian dia akan dipindahkan secara seragam. So kita boleh samakan tekanan dekat sini dengan tekanan dekat sini. Tekanan di A kita boleh A1 ni tekanan dekat sini kita boleh samakan dengan tekanan di sini. So itu yang kita dapat formula ni. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ni. Konsep asas dia adalah ni, tekanan. Tekanan adalah daya per luas. So kalau awak try buatlah ni. Cuba semua orang buat ni. Hitung nilai tekanan yang dikenakan ke atas satu kubus yang mempunyai luas permukaan 0.25 meter. M kuasa 2 ni bukan M kuasa 3, salah ni. Okay, jika daya sebesar 20 Newton dikenakan. Cuba try kira. Saya nak tengok. Nak dengar jawapan awak berapa. Senang je ni. Acik try kira. Boleh berapa? Boleh berapa? Tak ada orang dapat lagi? Rumus dia daya perluas. Daya perluas permukaan. Dia mesti senyap je. Hantar berapa jawapan awak tu ataupun buka mic bagi tahu berapa jawapan dapat. Senang je soalan ni. Lamanya kira. Kira ke tak? Ni soalan ni. Senyap ni. Macam mana? Buat ke tak? Hello? Ada orang ke Sekejap je. tak?
Lamanya kira. Masuk je sebenarnya ni. Sekejap. Saya ambil gambar yang slide sebelum ni. Masuk je mula-mula dah. Tekanan tu sama dengan masuk dalam rumus je. Berapa berapa daya, berapa daya, 80. berapa? Something. Mana? 80. 80. Macam mana buat dia Mina? Cuba awak. 20. 20 tu apa? 20 Newton Daya kan? bagi Ha, 20 0.25 Newton Newton kuasa 2. bagi dengan 0.25 M kuasa 2. Ni je sebenarnya. Tapi M kuasa 2 tu kat atas lah kan. Sini tak boleh nak buat. M kuasa 2 ni sepatutnya duduk kat atas ni. Macam mana nak buat ni? Tak ingat lah. Tak ingat lah. Duduk kat atas. Subscript, superscript tak ada sini. Ni M kuasa 2 ni patutnya kat atas. So awak akan dapat 80 je. Benda senang je. Ni sama dengan 80 N M kuasa 2 lah. Kalau keluar soalan ni rugilah. M ni negatif 2 ni. Tak ingatlah saya macam mana nak buat. Lagipun ni duduk dekat dalam slide ni. Gana lah buat. Pergi naik atas. Baik, kita jumpa lah. Subscript, superscript tadi sini. Tapi saya rasa awak tahulah ni N ke atas macam ni. Tapi ni kuasa 2 lah, bukan kuasa 3. Atas ni. So dapat 80 meter persegi lah. Benda sebenarnya gitulah. So tekan. Kalau awak tengok nak bagi tahu semakin luas permukaan dia tu, semakin rendahlah tekanan. Cuba dengan unit ni saya tukar, saya buat 1 meter. Awak tengok ni, berapa jadi. Tadi tekanannya 80, sekarang saya tukar bukan 1 meter, saya buat 50 lah. 50. Berapa dapat? 0.20 bahagi dengan 5.0.5. So akan dapat 40. So tekanan dekat sini jadi rendah. Jadi kalau kita nak rendahkan tekanan, kita memang kena besarkan luas ni, luas permukaan ni. Ni bukti dia. Saya buat pengiraan kat awak. Tadi kalau letak kat sini 0.25, dia dapat 80. Bila kita buat besar lagi luas permukaan, kita tukar dia jadi 5, dapat 40. So tekanan tu semakin berkurang. Sebab itulah kita dapat konsep ni. Ni paku yang tajam lebih mudah diketuk ke dalam bongkah kayu atau konkrit. Kenapa? Sebab luas permukaan dia tu kecil. Maka bila kita bagi tekanan yang bagi tekanan, dia akan jadi tekanan tinggi sebab luas permukaan tu kecil. So paku tu senanglah kita masukkan dekat dalam bongkah kayu ataupun konkrit. Berbanding dengan kalaulah dia punya luas permukaan besar, awak kena guna tenaga yang lebih besar. Kan? Sebab tekanan jadi rendah. Kenderaan yang bergerak di kawasan lumpur mempunyai tayar yang lebar. Macam saya bagi contoh minggu lepas, kereta gala awak kata tu kan. Kenapa kereta gala tu bila duduk dekat dalam sawah, bila dia boleh tubik sendiri. Start engine boleh masuk, boleh keluar jalan elok-elok ada dekat dalam lumpur. Padahal dia besar tu, daya dia besar. Tapi dia ada tayar yang besar juga. Tayar yang besar 4 biji tu berkali ganda besar daripada tayar kereta biasa. Luas permukaan pada tayar tu
yang bersentuhan dengan lumpur tu akan menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kereta gala tu rendah, kecil saja. Jadi dia tak akan tenggelam. Sebab ingat macam mana tekanan ini disukat dekat dalam makmal, dekat sekolah, kita hanya guna lekupkan, kedalaman lekupkan. Kalau guna plastisin, kita jatuhkan logam, jatuh dekat atas tu kita kira lekupkan. So sama juga. Selut tu dia akan masuk ke dalam. Kalaulah tayar kita kecil. Kalau motor pun susah nak buat tubing. Motor lagi lah tayar dia lagi kecil daripada kereta. Kalau kereta biasa pun tak boleh. Tapi kalau kereta gala boleh. Kenapa? Sebab dia ada tayar yang besar. Okay. So pisau yang tajam digunakan untuk memotong daging. Kenapa? Pisau yang tajam tu luas permukaan sentuhan dia yang kena dengan daging tu kecil. Jadi tekanan yang dihasilkan tinggi. So awak tak perlukan tenaga yang kuat untuk potong-potong benda. Sebab tu yang bila dah tumpul tu maksudnya awak tengok mata pisau tu dia punya, awak tengok tumpul lah tak tajam, tumpul besar gitu. So asah. Kenapa? Sebab nak nipiskan balik, nak kecilkan balik luas permukaan pada pisau kita tu. Makin kita asah, makin dia nipis dekat ujung tu, makinlah dia tekanan tinggi. So kita guna tenaga yang sikit saja untuk siang ikan, potong ikan, daging ke ayam ke samalah. Semua. Okey. Lepas tu pemegang beg. Yang ni pun saya bagi tahu dah itu. Pemegang beg tu, backpack awak tu, awak beli backpack. Sepatutnya pakai dua-dua tali. Tapi kamu pakai sebelah. Memanglah akan jadi berat. Kalau pakai dua-dua, semua bahagian belakang kamu tu akan bersentuhan dengan beg. Maka berat. Kalau berat pun beg tu dapat tampung. Awak boleh test sendiri lah benda tu. Awak pegang dua jadi ringan. Kan? Pasang dua-dua tali kat belakang jadi ringan. Tapi kalau pakai sebelah aja, beg awak tu, maka beratlah dia. Okay? Itu konsep dia lah. So kat sini, kita pun masukkan kan tekanan di sini sama dengan tekanan dekat sini. Lepas tu awak pun dah try kira hari tu. Ada ni, saya sikit je lah. Sebab nak fokus kepada yang ini hari ni sebenarnya. Hubung kait antara laju bendalih dengan tekanan. Okay, saya harap pasal konsep tekanan ni awak faham dah lah sebenarnya macam mana. Cumanya daripada tekanan yang satu ni, bila kita buat dekat sini, dia jadi dua. Sekejap saya rasa saya jumpa soalan tadi. Ni. Ada saya sempat cari. Saya tutup ke? Tutup lah. Cikgu, dia semakin ke apa dah tadi cikgu ayat? Semakin besar luas permukaan, semakin rendah tekanan. Luas permukaan. Semakin rendah tekanan. Okay. Hilang dah lah. Padahal tadi saya jumpa dah. Nanti saya cari-cari, lepas tu saya snap hantar ke awak lah buat latih. Aduh. Saya tertutup. Tak ingat dah lah kat mana lagi. Ya. Nanti kan tak habis pula benda nak ajar. Nanti awak, saya send soalan. Ni. Okay. Hari ni kita nak tengok tentang aplikasi dia lagi. Tapi kali ni awak kena faham konsep. Satu konsep lah. Dalam buku teks awak tu, kalau awak perasan, dia punya ayat jelas, bawah sekali. Prinsip ni kita panggil sebagai prinsip Bernoulli lah. Ni, dekat sini. Apabila bendalih melewati kawasan sempit, laju bendalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Yang ni kita panggil sebagai prinsip Bernoulli. Maksudnya, apabila semakin tinggi laju, inilah sebenarnya. Ni. Saya ringkaskan sebab dalam buku teks dia tak buat tubik benda ni. Ni bendanya. Prinsip Bernoulli kata, jika laju tinggi, tekanan rendah. Jika laju rendah, tekanan tinggi. Ingat yang ni lah konsep ni. V tu laju. Laju tinggi, P tu tekanan rendah. Kalau V rendah, T tinggi. Boleh ingat tak ni? Yang ni sepatutnya duduk ke atas. Baru awak faham. Saya ambil buku teks dulu sebenarnya. Ni. Jika laju tinggi, tekanan rendah. Jika laju rendah,
tekanan tinggi. Mana pula lah halaju ni? Dia ni sebab tu dalam buku teks awak ditunjuk gini tau. Yang ini bila dia buat ni tekanan mengalir sama pada tekanan benda alir adalah sama pada benda alir yang tidak mengalir. Kenapa? Sebab kita tutup dekat sini. Kita tutup dekat sini, maka ketinggian dia nak buktikan tekanan kat sini, tekanan di P1, tekanan di P1, tekanan di P2, tekanan di P3 ni sama. Jadi air yang masuk akan duduk pada aras yang sama, termasuk dekat mula-mula ni. Tapi apabila kita buka tube dia, kita buka tube ni nanti, air akan gerak. Bila air mengalir, kita kena guna konsep ni. Kelajuan akan mempengaruhi tekanan. Apatah lagi kalau ada kawasan yang sempit. Yang ni eksperimen dibuat kalau kawasan tu sempit. So tube venturi, ni tube venturi lah dua-dua ni kan. Tapi yang ini ni yang ada kawasan sempit. P2 dia sempit. Kawasan ni, titik di P2 dia sempit. So tube venturi ni merupakan tube yang tidak seragam dengan bahagian tengah lebih sempit. Okay. Dalam Raja 8.11, buku teks awak ni kan, apabila benda alir mula mengalir, maksudnya sini dia tak tutup kan. Halaju benda alir di P2 adalah lebih tinggi daripada halaju benda alir di P1 dan P3. Semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendah tekanan dalam benda alir yang melalui bahagian yang sempit ini. Hal ini dikenali sebagai kesan venturi lah. Okey, konsep dia gini je sebenarnya. Kalau kawasan dia sempit, halaju benda alir kat situ meningkat. Bila halaju meningkat, dia terbalik. Halaju meningkat, tekanan rendah. Boleh? Kawasan tu sempit, gini. Katakanlah sekarang ni jalan raya ni, highway kita kan. Highway kita ni ada 2 lane. Laju ni daripada Kota Baru, daripada panggil apa dah? Ni dekat tengah-tengah ni kan. Bulopoh ni nak pergi ke Kota Baru ni, highway 2 lane tu kan. Laju. Kalau kita bawa tu kan, relax je. Awak sampai dalam masa 10 minit sampai. Okay, tapi tiba-tiba ada buat roadblock kat tengah-tengah highway tu. Daripada 2 lane, sekarang dah jadi 1 lane. Sempit. Apa jadi? Jalan jam. Orang dekat situ stres, tekanan semua tinggi. Faham tak? Dia berpusu-pusu nak lalu tempat yang sama, nak lalu tempat yang sempit. So, sekarang ni, saya tak kata jalan tu yang situasi itu kita akan panggil tekanan dekat situ tinggi. Semua orang pressure dekat situ nak masuk jalan sempit tu daripada 2 lane nak pergi kepada 1 lane. So dia akan jadi tekanan tinggi dekat situ. Tekanan dekat situ tinggi memanglah bila dia dah masuk dalam tu dia akan jalan tu. Tapi ingat konsep dia macam tu. Konsep dia bila tempat tu sempit, awak sendiri kalau bawa kereta daripada 2 lane nak pergi jadi masuk 1 lane, memanglah akan jadi jam. Lepas tu tekanan dekat situ tinggilah. Jadi tekanan tinggi. Cuma konsep dalam prinsip benda alir ni dia bagi tahu bila tekanan tinggi salah. Bila halaju tinggi, halaju meningkat, tekanan dekat situ berkurang. Halaju tu bila dah lalu dekat sini macam ni lah, ni kan. Sini nak masuk sini dah, sini dah jadi halaju dah jadi meningkat dah. Sebab dekat sini je dia jam. Ingat tak jalan tadi kat sini jam. Bila dekat sini, dia dah berjalan laju macam biasa balik. Kat sini akan stuck kan. So kat sini laju dia jam. So tekanan dekat sini akan jadi berkurang. Kat sini lah tekanan tinggi. Sebab tu awak tengok air ni tinggi kat sini. Tapi kat sini tekanan dia dah jadi rendah. Faham ke? Faham. Boleh. Kat sini sebab jalan jam tadi kan tekanan tinggi. Jadi dia push air naik lebih tinggi. Dekat sini jalan dah clear balik. Memanglah memang 1 lane tapi jalan tu dah halaju dah, kereta boleh jalan elok-elok dah. Kat sini yang kereta tu tak boleh nak jalan. Jadi tekanan dekat halaju dekat sini dah jadi okey balik. So tekanan dekat sini paling rendah. Konsep dia macam tu je. Bila halaju tinggi, tekanan rendah. Inilah saya dah bawa tubik ni. Slide saya lama ni. Halaju tinggi, tekanan rendah. Bila halaju rendah, tekanan tinggi. Ini. Ingat, V tu apa? V tu halaju. P tu apa? P tu tekanan. So, sama je. Ni pun sama. Ni, tengok arah air mengalir. So, kat sini,
dia tutup lagi pilihan. Air tidak mengalir. Aras air adalah sama pada setiap titik. Maka tekanan air adalah serupa. Tak kisahlah sempit ke tak sempit sebab tak bergerak. Air tu tak bergerak. Konsep ini hanya diguna pakai apabila bendalir tu mengalir. Kalau bendalir tu air ke minyak ke sama. Oh tak ada dalam gambar lah. Kalau udara pun sama. Dalam buku teks pun tak ada. Alah, saya tak ingat. Dia ada satu lagi udara. Kalau yang ini semua air. Kalau udara dia terbalik. Udara pun sama. Udara pun dia akan push benda yang sama. Yang penting bendalir, mengalir. Bendalir tu termasuklah udara. Bukan hanya cecair. So kat sini bila air dia buka, pilih air dia buka, air mengalir keluar. Air dari X, lajuan dia, lepas tu aras air X lebih tinggi berbanding aras air Z. Dan yang ini aras air Y. Tekanan paling rendah kat mana? Kat sini. Sebab dia tolak air naik ke atas itu paling rendah. Jadi tekanan kat sini rendah, air di sini paling laju. Lepas tu kat sini yang kedua sederhana. Ni paling tekanan paling tinggi. Kesimpulannya tekanan dikenakan cair berkurang kerana tekanannya meningkat dan sebaliknya lah. Saya tak ada gambar yang tidak teringat. Mana? Nak cari sekarang takut tak jumpa dah. Dia ada satu lagi dia terbalik tau. Alat radas ni dia terbalik, bawah ada air, atas ada udara. Pilih tu, gas tu ke atas. So bila air tu mengalir, konsep dia sama. Kat tempat sempit, laju akan jadi tinggi. Tapi aras air terbalik lah sebab udara yang menekan dia. Udara yang naik banyak. Yang ni air naik banyak nampak? Ni air naik banyak. Yang tu udara yang push lagi tinggi. Jadi ingat yang tu. Tengok udara. Yang tu tengok udara. Yang ni tengok aras air. Yang tu tengok aras udara. Hak mana paling panjang? Hak mana paling jauh ditolak? Udara yang ditolak tu mana? Yang nantilah kalau jumpa soalan kat sini tak boleh ni. Tak boleh nak tunjuk. Awak tak nampak kali. Sekarang ni faham tak konsep ni? Sebab kita nak pergi dekat aplikasi dia. Seronok sebenarnya kalau awak tahu pasal prinsip Bernoulli ni. Banyak sangat digunakan dalam kehidupan kita. Faham tak? Hak lain-lain ni lah. Haikal, Izati. Siapa lagi ada ni? Patricia, Mimi, Syamimi, Harith. Siapa lagi ni? Ainul. Faham Izati kata faham. Orang lain faham ke tak ni? Ada 19 orang tolak dengan saya present 3. Baru berapa orang hari ni? Baru 16 orang sikitnya. Sebab pagi ke? Faris. Ni Fariz. Syamim, Syakira, Amri, Irfan, Nabil, Hafizuddin, Imran. Apa nama tu? Zaim masuk sekejap, lepas tu Dubir. Semua dia sekarang. Lepas tu tengok ke tidak video, tak tahulah. Tak ada nak tanya ni? Kalau tak ada nak tanya, saya nak pergi kepada konsep. Ni konsep aplikasi dia dalam kehidupan seharian. Boleh? Boleh pergi kepada aplikasi ke? Boleh juga. Boleh kan? Okey. So Amanina je rajin jawab. Orang lain sedap di. Ayah. Wah lah. Okey, jadi yang konsep pertama ni kalau awak tengok dalam buku teks awak ni lah banyak ni. Sama lah saya cuma buat topik satu sebab kebetulan ada dekat dalam slide saya lama. Tentang kapal terbang. Ini adalah bentuk kapal terbang. Dia punya bentuk sayap kapal terbang. Bentuk sayap kapal terbang ini, bentuk dia aerofoil tau. Menyebabkan bila dia gini, bentuk aerofoil ini menyebabkan aliran udara lebih laju di bahagian atas berbanding dengan bahagian bawah. Tekanan udara di bahagian macam inilah saya lukis kat awak. Sebab awak tak nampak.
Okey. Nampak tak ni yang saya buat slide ni? Kertas kosong lah. Nampak aku nampak. Nampak Okey. Jadi, so dia bentuk aerofoil tu awak boleh tengok dekat dalam textbook awak lah. Bentuk aerofoil ni bentuk aerofoil. Sebab tu nama dia aeroplane. Aero ni sebenarnya angkasa. Okey. Jadi, kamu tengok gini. Dia bentuk dia dalam ni ke? Bentuk sayap kapal terbang. Kan? Ni bentuk sayap kapal terbang. Kan? Sayap dia gini lah. Tapi ni sebenarnya. Dia lekat dekat kapal terbang kita. Awak tengok dalam buku teks awak tu. Macam mana? Dia duduk dekat kapal terbang tu. So, ini ni, bentuk ini sebenarnya memanglah tak berapa nak sama macam dalam buku teks tu. Bentuk dalam buku teks tu dia ni sikit. Tak apalah, lebih kurang je konsep dia. Nak bagi tahu awak, bila udara datang sini ni. Dia naik atas, lepas tu dia turun. Turun ni, laju tau. Udara datang, kan dia bawa kapal terbang tengah naik. Okay. Sini dia naik slow. Tapi dekat sini, bila dia turun di sini, udara dekat sini laju. Ingat V laju. V tinggi. Okay. Dekat bawah ni, dia jalan relax je. Bila dia jalan relax, V dekat sini rendah. Tak ada apa-apa. Tak ada. Biasa relax je. Dekat atas sini, V dekat atas tu, betul lah mula-mula tu dia kena naik. Dekat sini dia turun. Dia turun ni laju. So aliran udara kat sini sangat laju. Bila V laju, konsep Bernoulli kata tekanan rendah. Bila V rendah, kita banding atas dengan bawah. Jangan banding kat tempat lain. Kita banding pada sayap kapal terbang tu. Bila dekat atas ni tinggi, dekat bawah ni rendah kan V dia. Okay. Bila tekanan dekat sini tinggi, tekanan dekat sini, V dekat sini rendah, maka tekanan dekat sini tinggi. Okay. Bila tekanan di bawah lebih tinggi daripada atas, dia mewujudkan daya angkat. Daya angkat ni lah yang push kapal terbang naik ke atas. Ini dekat sayap. Badan kapal terbang tu sendiri, kalau awak ingat kapal terbang, badan ni memang bentuk aeroplane. Macam mana lebih kurang kapal terbang ke, apa nama tu, helikopter ke, bentuk dia sama. Lebih kurang macam ni. Dia besar dekat depan, batu belakang ni kan bentuk macam ni. Kenapa? Sebab dia nak mewujudkan, dia nak suruh kapal terbang tu boleh naik. Dia depan besar, belakang tu rendah sikit. Nak mewujudkan keadaan di mana laju tinggi di bahagian atas. Bawah sama je, lurus je. Kan kapal terbang, imagine lah kapal terbang macam mana. Dalam buku teks ada gambar kapal terbang tu. Muka surat 229. Memang bentuk macam tu. Kenapa? Sebab dia nak suruh bahagian atas inilah dia nak hasilkan ni. Ni, bila dia buat gini, ni. Sini ni V ni akan jadi tinggi. P akan jadi rendah. Sini jalan straight. V kat sini rendah tapi P kat sini tinggi. Itu yang mewujudkan daya angkat. Ni badan kapal terbang sendirilah. Yang ni kita cerita pasal sayap dia saja. Atas ni. Ini pasal sayap kapal terbang ni. Padahal sebenarnya sama je sayap dengan badan dia sama je bentuk. Bentuk apa? Bentuk E-R-O-F-O-I-L. Aerofoil. Ini bentuk dia. Kena ingat kataan ni. Bentuk kapal terbang, sayap kapal terbang, bentuk kebanyakan kenderaan di atas yang bergerak dekat udara kita bentuk dia aerofoil. Kecuali roket. Jet pun sama. Roket je tak. Roket dia bukan bentuk macam ni. Dia naik ke atas. Macam itulah lebih kurang. Dia naik ke atas. Dia ada banyak ni. Roket. Ni bentuk roket. Nanti ada dalam ni. Sebab saya tak jilid dah. Biasa. Ni bentuk roket. Lain. Bentuk roket. Ni bentuk helikopter. Sama.
depan besar, bawah belakang apa tu biasa je. Helikopter ni roket, balon panas dia guna konsep ketumpatan. Dalam ni dia ni kapal terbang, enjin jet, helikopter, enjin jet, semualah. Bentuk dia tu. Ni lah bentuk aerofoil ni yang menyebabkan bentuk aerofoil sayap kapal terbang ni yang menyebabkan kapal terbang tu naik ke atas. Saya duk tunjuk-tunjuk. Astagfirullahalazim. Saya tak slide saya. Lupa. Awak pun senyap je. Ya je saya menunjuk. Ni tengok balik dekat saya punya laptop ni. So ini tekanan udara di bahagian atas menjadi lebih rendah berbanding dengan tekanan udara di bahagian bawah sayap. Okey, itu yang menyebabkan perbezaan tekanan. Menghasilkan satu daya angkat. Daya angkat ini bertindak ke atas permukaan sayap kapal terbang. Semakin luas permukaan bawah sayap, semakin besar luas permukaan bawah sayap kapal terbang, semakin besar daya angkat akan dihasilkan. Satu lagi, kamu kena ingat konsep ni. Kapal terbang ni dia bergerak laju. Lagi laju kapal terbang tu bergerak, maka yang turun ni bahagian atas ni kan, yang turun ni lagi laju lah dia. Maka sebab tu dia awak zoom nampak naik ke atas daripada kan dia gerak kat landasan mula-mula. Itu konsep dia lah. So sini ingat V tinggi tekanan rendah. V tinggi tekanan rendah. Badan dia sendiri pun V tinggi tekanan rendah. Ini yang menghasilkan daya angkat kepada kapal terbang. Kapal terbang pun bolehlah terangkat naik ke atas. Ni kalau awak tengok ni. Tekanan tinggi kat bawah. Tekanan dekat atas rendah. Sebab udara tu mengalir, naik, turun. Yang kat turun tu dia akan jadi laju. Bila laju-laju tekanan, dia akan jadi lebih rendah. Bahagian bawah aliran udara straight je, relax je. Kita tak banding kat tempat lain, kita banding atas sayap dengan bawah sayap. So kat sini, aliran udara dia perlahan. Bila aliran udara perlahan, tekanan yang dihasilkan lebih tinggi berbanding dengan atas ni. Sebab itulah kapal terbang terangkat. Inilah 4 jenis daya, tapi satu lagi tu daya tujah ke depan. Yang ini dia guna enjin jet, enjin yang ada. Yang ini dia bakar bahan api yang menyebabkan udara tu meletup dekat situ, meletup dekat dalam tu lah. Pembakaran tu menghasilkan letupan. Apa saja enjin adalah akibat daripada letupan pembakaran antara minyak dengan udara sebenarnya. Tapi dia bukanlah letupan meletup yang awak selalu tengok kat luar tu, tidak. Dia disebabkan oleh letupan yang kecil dekat dalam enjin itu menyebabkan daya tujah ke hadapan di jana. Melebihi daripada daya seretan kapal terbang ke belakang. Kenapa? Sebab dia nak lawan angin. Dia nak lawan udara. Kan? Sebab tu dia bergerak tu. So kelajuan daya tujah yang dihasilkan dekat dalam enjin ini menyebabkan dia gerak ke depan. So makin laju dia bergerak ke depan, makin makin lajulah udara bergerak di bahagian atas sayap dengan badan dia. Maka makin tinggilah daya angkat yang dia akan dihasilkan. Bersama-sama juga dengan kelebaran kapal terbang tadi, luas permukaan tadi. Dia main dengan tujah. So daya angkat menaikkan kapal terbang ke udara dan mengekalkannya di udara. Daya tujah gerakkan kenderaan tu ke hadapan. Awak tak belajar detail, saya tak tahu, mungkin awak dah belajar kot waktu tingkatan sebelum ni. Okay, so saya harap awak faham lah ni macam mana kapal terbang. Faham ke tak? Faham cikgu. Faham Boleh sikit-sikit. Faham betul-betul ke? Buat-buat faham. Faham betul-betul. Okey, sekarang ni saya nak tanya awak. Sebelum yang ni, sebelum saya tanya tu kita tengok dulu yang contoh ada dalam buku teks lah. Okey, so ini penunu Bunsen, aplikasi dia sama ni. Udara berhalaju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk dekat dalam ni lah. Lepas tu gas berhalaju tinggi dengan tekanan rendah. So itu yang menyebabkan aliran campuran gas ke udara. Okay, yang ini kalau helikopter sama je. Dia pusing ni. Tapi helikopter dia bukan ada enjin jet tu, dia ada ni. Raptor, kipas. Sinilah benda ni. Rotor helikopter boleh berubah sudut ni. Dia punya kipas ni kan.
maka helikopter boleh naik, turun atau kekal di udara. Macam mana? Dia pusing ini. Kalau dia nak pergi kiri, nak pergi kanan, tapi ini ni dia memusingkan udara yang ada dekat tu. So bila dia pusing, udara tu akan bergerak. Lagi laju, daya angkat dihasilkan oleh rotor menyebabkan perubahan tekanan di bahagian atas dan bawah rotor. So helikopter akan menaik. So rotor ekor sama je konsep dia. Berfungsi untuk menstabilkan helikopter semasa penerbangan. Nak belok kiri, nak belok kanan. Dia main dengan udara je. Dia tu apa? Dia main dengan gerakan laju udara. So, kalau laju macam mana? Dia gitu je. Cumanya sebab rotor helikopter ni dia boleh berubah sudut. Kita nampak dia kona lah apa semua. Kapal terbang kita tak nampak sangat. Lagipun kapal terbang atas, jauh di atas, di awan, di balik awan. Helikopter dia tak boleh pergi setinggi itu. So kita boleh nampak helikopter pusing lah apa semua kan. Itu kalau helikopter lah. Dia punya konsep dekat situ. Okay. Lepas tu kita ada inilah macam mana awak tengok aliran udara berlaju tekanan udara rendah. Sebab dia pusing udara dekat atas ni tinggi. So dia akan hasilkan daya angkat. Aliran udara berlaju rendah, tekanan udara tinggi. Jadi kapal terbang tu pun naiklah, helikopter tu naiklah ke atas. Untuk yang ini pula garis keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. Aliran udara berlaju tinggi dekat sini. Kenapa? Sebab kereta api ni gerak laju. Jadi udara dekat sini pun akan gerak laju juga. Tapi tekanan udara rendah. Sebab tu kita tak boleh duduk pada lebih daripada ni. Dah panggil ni? Landasan ni. Kenapa? Sebab aliran udara jauh sikit daripada tu. Dia aliran udara dia, laju dia rendah, tekanan dia tinggi. Jadi aliran udara ni sangat penting lah dekat sini. Tak boleh dia pergi dekat-dekat. Aliran udara adalah paling tinggi dan tekanan udara adalah rendah di kawasan antara kereta api yang bergerak laju dengan orang yang berdiri berdekatan. So bahaya. Kita takut tekanan dekat sini tolak kita, jatuh lah. Sebab tu tak boleh duduk dekat sangat dengan lebih daripada landasan tu. Besar kemungkinan jika terdapat orang berdiri melepasi garis keselamatan, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. Ni konsep satu lagi yang awak akan nampak. Okay, satu lagi saya nak tanya ni. Yang ni faham kan? Yang kat kereta api ni. Kenapa tak boleh duduk lebih daripada garisan ni, keselamatan ni. Faham Sebab tekanan udara dekat sini tinggi. Jadi dia boleh tolak, lagi laju kereta api ni, dia boleh tolak kita pergi ke arah kereta api tu. Sebab bila udara dekat sekitar kereta api tu tinggi, pergerakan dia laju, tekanan dekat sini rendah. Automatik lah. Dia bukan kita tau tolak. Dia macam ada benda tolak. Macam ada benda push kita. Kita pun automatik pergi ke situ. Sebab tu tak boleh pergi dekat dengan garisan kuning. Melebihi garisan kuning ni. Bahaya. Faham? Yang ni konsep ni? Boleh ke tak ni? Faham aku. Okay, satu ni saya tanya awak yang selalu berlaku dekat dalam kehidupan seharian kita. Bukanlah selalu sangat. Cuma benda tu ada berlaku. Okey, apabila ribut jadi aliran udara sangat laju. Betul tak? Angin kuat kan? Ribut-ribut ni angin kuat kan? Betul ke tidak kelas? Betul ego, betul. So apa kaitan dengan apa kaitan dengan macam mana atap boleh tercabut? Dia ikut angin. Daya. Adakah atap tu gerak sebab angin angkat? Sekarang awak dah belajar konsep-konsep benda ni. Ini rumah kita. Okay, katalah mari ribut. Ini udara bergerak laju. Apa jadi kat sini bila udara bergerak laju? P dia macam mana? P dia apa? Rendah. Rendah. P dia? Rendah kan? P rendah. P rendah. Dalam rumah ni, rawat relax je, tak ada apa-apa. Udara dalam rumah ni, apa? V dia rendah.
Udara dalam rumah ni biasa saja. Gerakan dia biasa. So, V dia rendah. Apa berlaku lagi? Bila V rendah, P Tinggi. makin laju, makin kuat ribut. Tinggi. Makin kuat ribut, udara dekat atap kita, bahagian atap atas bumbung kita makin rendah. Tapi udara dekat dalam rumah tu biasa je. Kita tak bandingkan waktu lain tau. Kita bandingkan waktu udara tengah bergerak, waktu tengah ribut tu. Sekarang udara tinggi, udara halaju tinggi, tekanan rendah. Dalam rumah yang memang relax, tak ada apa-apa, automatik akan jadi udara tu halaju dia rendah, tekanan dia akan jadi tinggi. Makin tinggi kelajuan ribut, makin tinggilah tekanan yang ada dalam rumah ni. Sebab itulah ni atap ni boleh terangkat, terbang. Faham? Boleh? Aplikasi pengetahuan prinsip Bernoulli. Apa prinsip Bernoulli kata? V tinggi, P rendah. V rendah, P tinggi. Kena ingat kan? V tu apa? Itu halaju. P tu apa? P tu tekanan. Inilah mana-mana awak ingat konsep ni. Kenapa kapal terbang boleh terbang? Kenapa helikopter boleh terbang? Helikopter terbang guna rotor. Dia pusing, dia kacau udara sebab dia tak bakar dengan enjin, dia pusing. Ada, tapi dia tak guna yang tu untuk naik. Kapal terbang, dia guna bentuk aerofoil dia tu. Yang menyebabkan kapal terbang boleh naik ke atmosfera kita. Faham? Boleh ke tak ni? Banyak ni yang ni kan. Nanti saya nak tengok dalam, ada tak nota saya sebelum ni. Ni, yang ini kapal terbang lah. Yang ni sama. Yang ni pam turas. Awak tak kenal, biarlah. Yang ini penyembur racun serangga. Yang petani selalu guna tu, dia letak kat sini kan, udara. Udara pula. Racun-racun serangga, pesticide, herbicide. Dia ada push-push. Ada kan nampak macam dia pam tu. Dia guna konsep ni. Sama je. Cuma dalam peksa, dia selalu tanya, Allahu Akbar. Hayya. Dalam peksa, dia tanya macam saya tanya soalan rumah tu lah. Cuma yang ni ada lagi lah beberapa prinsip Bernoulli yang digunakan. Dalam buku teks awak ada penunu Bunsen. Ada dah penunu Bunsen ni. Lepas tu ni. Baru masuk balik Zaim. Dah nak habis dah Zaim. Ni pam turas. Yang ni awak tak kenal, biarlah. Yang ini penyembur racun serangga. Awak petani selalu kan. Awak tengok kan. Dia bawa apa tu? Racun-racun tu kan. Ingat tak? Kan ada kan orang yang meracun kan dia bawa tangki kan. Lepas tu dia pam. Ada guna konsep ni lah. Penyembur racun serangga ni. Apabila umbuh ditolak ke dalam silinder penyembur, udara terdesak keluar melalui muncung dengan lajunya. Kawasan bertekanan rendah terasa di hadapan muncung. Tekanan atmosfera lanti menolak cecair racun keluar, racun serangga keluar. Cecair tersembuh halus oleh udara yang didesak keluar dari silinder penyembur. Okey, satu lagi awak boleh buat dekat rumah awak. Awak cari kertas kosong. Kertas A4. Lepas tu awak tiup. Betul-betul tengah-tengah. Awak akan nampak, bukan tiup tengah-tengah. Tiup, macam mana nak cakap awak? Tiup bawah tu. Atas pun boleh. Dia tiup kertas tu, awak akan nampak kertas tu di hujung tu akan naik. Faham tak? Kertas tiup di depan ni, hujung ni, nanti awak nampak naik kok, yang hujung satu lagi tu dia naik ke atas. Yang tu konsep prinsip Bernoulli lah tu sebenarnya. Dia hujung dekat tangan kita tu, tempat kita pegang tu kita tiup kertas. Tapi naik di bahagian yang kita tak pegang. Kertas yang bahagian kita tak pegang tu akan naik. Itu prinsip semua sebenarnya main dengan tekanan. Halaju dan tekanan. Jadi kena ingatlah prinsip Bernoulli kata apabila halaju tinggi, tekanan rendah. Apabila halaju rendah, tekanan tinggi.
Boleh ingat tak yang tu hari ni? Boleh. Tak, yang tu je hari ni. Tak ada banyak pun. Habis dah lah kita. Aidil baru masuk. Kita dah nak habis dah. Ada nak tanya tak? Pasal ni lah, pasal aplikasi prinsip menolin. Aidil nanti tengoklah video Aidil. Baru masuk. Nak habis dah hari ni. Hari ni kita start awal sikit. Yang ini ni roket. Yang roket dia guna momentum. Cikgu. Ya. Soalan hak muka surat 232 cikgu. 232. Dua, tiga, dua. Mana praktis matematik 8 ni? Praktis matematik 8 ke Amanina? Rajah 1 menunjukkan dua buah kenderaan yang bergerak dengan hal laju yang sama dan menghasilkan dua tekanan. P0 dan P1 yang berbeza. Tekanan yang manakah lebih rendah? Saya nak tanya awak. Antara kereta dengan lori kan? Macam trailer ni. Siapa lagi laju bergerak? Kereta. Bila kereta bergerak laju, maksudnya tekanan yang dihasilkan oleh kereta akan jadi lebih rendah lah kan. Bila hal laju tinggi, tekanan rendah. Betul tak? Udara kat sini, P1 ni, P1 dekat. Tekanan yang manakah lebih rendah? Antara P0 dengan P1. Jadi P1 ni yang dekat kereta ni akan jadi lebih rendah. P1 dekat lori ni akan jadi lebih tinggi. Tapi dia tanya tekanan mana yang lebih rendah, awak jawab P1 di kereta lah. Dengan P0 ni. Ni. Aliran dekat sini. Dia berbeza kat situ. Terangkan jawapan anda dalam rajah 1A. Dalam soalan 1A. Bagi tahu konsep tu lah, hal laju kereta lebih tinggi berbanding dengan hal laju trailer. Maka tekanan yang dihasilkan oleh P1 kereta itu akan jadi lebih berbanding dengan tekanan yang dihasilkan P1 oleh lori ataupun trailer tadi. Mengapa situasi seperti rajah 1 berbahaya? Kenapa kat sini bahaya ni? Yang ini dia akan tolak lah ni. Sini tekanan tinggi ni, P0 ni akan jadi tinggi. Jadi dia boleh accident dua ni. Sebab tu kita tak boleh, kereta tak boleh rapat sangat dengan lori. Faham? Ini dalam dekat situasi jalan raya lah ni. Yang boleh terbabas tu, bila tak pegang steering kuat. Sebab ada tekanan yang main juga kat situ. Kalau ikut sains lah, bukan hantu lah. Faham ke? Faham. P0 dekat sini, P0 dekat sini kan. Kereta akan jadi tertolak. Sebab kereta punya hal laju tu, tekanan pada yang dihasilkan oleh kereta tu jadi lebih rendah berbanding dengan lori. Trailer ni. So dia akan pergi rapat. Tu yang boleh terbabas. Sebab tu kita bawa kereta tak boleh bawa terlalu laju. Bila kita bawa kereta laju, tekanan akan jadi rendah. Mari tidak hot lain tekanan tinggi. Itu yang berbahaya. Lepas tu awak belajar kan, tahu momentum ada belajar kan? Ya, tak saya. Tahu kan momentum? Kita belajar momentum. Kita apa? Ada tak momentum? Ya awak kan, saya ada buat. Kan saya kan setiap kali saya buat GM, saya akan rekod. Jadi kalau awak tak faham apa-apa yang 3 tempat, bolehlah tengok GM 3 tempat tu.
Yang saya rekod dia buat dengan budak 4D ni. Jadi boleh juga. Sekarang dia orang duduk dekat. Awak tak belajar lah momentum. Tak belajar. Awak belajar inersia dengan inersia. Tak ada tadi. Awak tak belajar momentum. Main momentum lagi bahaya. Sebab lagi besar sistem satu kenderaan itu, lagi besar momentum dia. So, pelanggaran antara kereta biasa dengan lori yang besar momentumnya, impak dia berat kepada kereta lah. Lepas tu bila awak tengok insiden yang melibatkan kereta dengan lori kan, kereta akan jadi teruk lah. Bukan sebab lori tu besar, pada prinsip keabadian momentum. Tak belajar. Mungkin awak belajar power form, awak tak belajar dengan saya. Kita tempat belajar, dia kata ilmu pun tak belajar. Prinsip keabadian momentum. Laju kali dengan sistem kenderaan. Laju, dia akan jadi momentum sebelum dengan selepas sama. So, kalau bahayalah situ cakap macam itulah. Indonesia memang sudah ada. Okey, tu nak saya. Dia kena ingat konsep tu je. Laju tinggi, tekanan rendah. Laju rendah, tekanan tinggi. Ni kerusi rawatan gigi ni kan dah ada ni dekat itu kemarin dulu sentuh. Asal lah naik turun ni. Ni guna ni. Naik turun ni guna prinsip prinsip Bernoulli lah. Ni dia punya apa dah panggil. P1 dengan P2 sama kan. Ni guna konsep ni. Ni tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. So itu dia guna dalam solusi pada tim doktor gigi lah. Klinik doktor gigi tu. So nak tanya ke? Kalau tak nak tanya, kita memang habis lah bab 8. Hari esok kita boleh sambung bab 9. Tak ada cikgu. Apa yang tak pernah? Nanti saya bagi dia memang ada banyak ni lah soalan lah kena ni. Ngira-ngira sikit bab ni, bab inisial, tak ngira lah. Tak banyak pun awak ngira sikit je. Sikit lah, sikit dah saja. Lepas habis satu tajuk ni buat latihan ke cikgu? Lepas habis semua tajuk ni memang kerja awak. Lepas ni buat latihan lah. Memang tak tunjuk dekat awak. Ada tak? Ni saya buat dengan pelajar saya. Ni 5E. Yang ni janganlah ikut perang tengok merah-merah ni. Tengok merah-merah ni. Awak nampak kan slide hari ni? Nampak. Yang merah 5E ni kelas 5E. Awak merah-merah ni orang yang tak join kelas lah ni. Yang bagi latihan. Saya putih markah. Saya buat dekat dia orang 2019 macam ni lebih daripada ni 100, 200, 300, 400, 500, 900, 900 setengah. Dan daripada sini seorang dapat E, yang lain semua lulus lah. Yang banyak tak buat ni, bawa lulus je lah. Kat mana yang banyak buat latihan tu dapat kredit sebenarnya. Ini objektif je tahu kenapa saya tekankan dua soalan objektif. Saya buat ni waktu PDPR kat rumah. Saya bagi soalan objektif. Kenapa? Sebab saya nak suruh ada konsep sains yang lebih kuat. Jadi bila kita buat kelas 2 senang. Bila jumpa saya cuma ajar awak teknik untuk jawab kertas soalan, awak dah ada dah. Okay, 5A sempat ada tu saya tak sempat masuk markah hujung-hujung tu. Saya tak sihat mana dah. Waktu hujung awal bulan 7 tu. Awal tahun ada saya tak berapa sihat. Lepas tu diorang pernah start PDP macam bersemuka lah. Ini 5A 2020. Dapatlah berapa orang memang yang ini ni. Padahal kan awak Alif ni pandai sebenarnya.
Tapi tak tahu ada masalah lain kelipar sebenarnya. So dia banyak tak buat latihan. So dia tak dapat, dia dapat B plus je. Hafiz ni, yang kuning ni saya bagi hadiah sebab dia buat sama. Markah tinggi, saya bagi markah tinggi, saya ambil, saya bagi hadiah. Saya bagi biasanya nak senang. Mesti bagi duit lah. Buat belanja, top up ke apa ke. Wasika Fazli ni dapat A plus. Wasika dapat A minus, Afiq A minus. Kalau waktu ni memang siapa yang rajin buat latihan, memang berbaloi usaha dia orang tu. Daripada berapa orang ni? 19 orang termasuk dengan Ainul, MRSM menumpang. Lepas tu Ikhwan dapat A minus juga, MRSM menumpang. Lepas tu mana deh? Seorang lagi perempuan, Alia. Alia ni MRSM tapi dia tak dia jadi calon persendirian. So semua kat sini memang lulus lah. Tapi siapa yang rajin memang dapat elok lah. Kat mana merah-merah ni, Ainul ni muja lulus je lah. Dia mari tu dengan tak tahu apa Bayu sebenarnya. Okey, tak adalah, saya tak kisah apa yang tu. Tapi nak beritahu awak, siapa yang buat latihan, siapa yang rajin buat latihan, insyaAllah Allah tolong. Kenapa bila kita buat latihan tubi ni, kamu akan rasa, oh dah biasa lah. Macam dah pernah jumpa dah soalan. Cuma masalah saya sekarang dengan kelas awak adalah, kita tak ada soalan-soalan yang bab-bab baru yang ada dekat dalam silibus awak. Saya plan saya, bab-bab yang biasa dah saya ajar sebelum ni senang. Ada koleksi. Beberapa tajuk baru lah. Macam bab 3 tingkatan 4 kan. Bab 3 tingkatan 4 yang pasal apa tu? Bab 1, bab 2, 1, 2, 3 lah. Tingkatan 4 tu. Bab 1, 2, 3, tingkatan 4. Alat pemadam kebakaran lah, sisa-sisa tu apa. Teknik mengukur. Lepas tu kita ada bab 4 pun tak ingat. Teknologi hijau. Yang tu bab yang tak tahulah soalan ni, tak tahu lagi macam mana. Lain tu insyaAllah ada soalan. Soalan-soalan lama adalah bila. Yang bab macam tu lah. Lepas tu bab 9 tingkatan 5. Yang memang bab baru. Ni yang nak belajar esok. Ni memang bab baru lah. Teknologi yang selepas saya pun baru jumpa betul-betul. Saya jumpa dah dekat sikit-sikit. Ini memang baru sungguh kena study dulu ni. Satelit ni tahu tapi tak ada lah. Adalah tahu sikit-sikit gitu. Sebelum ni tak ada sedetail ni lah. Yang ni satelit geopegun biasa. Cuma yang lebih-lebih ni ni memang benda baru sungguh lah. Sama-sama kita belajar lah esok. Dan seterusnya. Ada kan? Bab 9 ada lah awak. Kan bab 10. Ada. Bab 9. Lepas ni memang latihan lah. Jadi kalau nak elok, saya curkan buat latihan banyak-banyak. Ada nak tanya? Tak ada dah cikgu. Saya campur dengan Terma A tu kan. Terma A tu campur dengan Raya Negeri. Lepas tu dapat lagi kan. Hampir 1,200 soalan. Sama dengan 5B2019 saya buat. 5B2019 25 daripada 28 orang. 25 daripada 29 orang. Dapat A waktu saya kata 5B2019. Memang kerja saya bagi latihan je. Saya bagi kalau yang tak sempat jumpa. Yang aku bila nak pergi kan dia macam masa yang tak boleh nak jumpa. Walaupun lama tak jumpa, saya bagi latih tubi objektif. Saya harap saya boleh buat macam tu jugalah dengan kelas awak. Ni kehadiran hari ni. Awak boleh tengok lah. Saya dah stop presenting kan. Tak apalah. Okeylah kelas. Dah memberi sikit kan. So, saya harap lepas ni awak rajinlah latihan lepas syllabus ni. Tak tahulah nak kaji lagi ke tidak. Mungkin time perbincangan kita M. Kalau masih DPR. Kalau tidak PDPR memang jumpalah lepas cuti ni. Maksudnya awak cuti bila cuti naik cuti tu. Sebab cikgu semua dah divaksinkan. Semua cikgu kata 5. Telah mula divaksinkan. Cikgu dah vaksin. Saya awal sikit daripada cikgu saya. Awal sikit lah, ada 3 hari. Saya orang panggil. Harian saya kata saya buat kelas awal hari Khamis kan. Minggu lepas. Kalau saya suruh mari. Di daerah majlis daerah saya lah pergi kat situ. So sebelum pukul 12.
ada orang panggil sebelum tu. Kata boleh mari tidak. Saya just uh, awal kelas awak tu. Belajar vaksin dulu je. Nanti awak pula nak kena vaksin. Tak tahu awak vaksin apa tak tahu. Biasa. Era semua sedia je lah. Apa-apa saja lah. So, kalau jumpa memang awak dapat soalan hard copy lah. Kalau PDPR, awak akan dapat kertas soalan saya mungkin dari segi soft copy ataupun Google Form. Banyak soalan Google Form tahun lepas. Awak boleh buat banyak kali. Yang saya tetapkan tahu kalau dalam Google Form tu, saya tak nak markah bawah daripada 35. Awak hanya akan hantar bukti, link soalan awak buat tu. Saya tengok mana betul ni salah. Saya tak nak markah saja. Kalau katalah awak dapat 36 per 50. Awak buat screenshot. Saya tak nak macam tu. Saya tak link. Link saya nak tengok. Betul mana soalan salah mana. Saya buat awak hantar link. Lepas tu, kalau tak dapat 35, jangan hantar link. Kehadiran tidak diambil hari itu. Dapat 35 ke atas saya tetapkan. Kalau boleh 5 hilang, awak nak tetapkan 40 saya rasa. 40 per 50. Sebab dulu dengan 5B saya tetap 40 per 50. Awak nak A, objektif dia mesti banyak. Mana dapat skor paling banyak. Tu sedikit lah untuk awak. So biasa-biasalah dengan latihan. Latihan dia akan memperkuatkan fakta sains awak. Tu saya boleh cakap. Jangan kenapa cikgu saya masuk lagi lah. Tapi dengan soalan logika awak akan dapat lebih banyak fakta sains. Dan lagi senang awak untuk jawab kertas 2 sebenarnya. Tak apalah, apa-apa pun kita tengok pengumuman cuti sekolah ni lah. Mana? Kita ada 2 hari lagi dengan awak. So mungkin habislah. Habis silibus. Harap-harapnya habis lah. Esok dengan lusa. Habis. So kita tutup dulu lah. Pukul 10 saya nak start kelas dengan Pak D. Nak try tengah hari korang. Setara mana. Okay, Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam. Bacalah doa. Wal'af dulu. Tutup dengan tu. Assalamualaikum. Terima kasih, Eko. Sama. Cikgu. Terima kasih, Egu. Baik, Eko. Assalamualaikum. Salam. So.